Assalamualaikum. Hari ini kita belajar sejarah tingkatan 1. Sebelum itu cikgu akan perkenalkan diri. Cikgu ialah Cikgu Hajah Tuan Mauzia. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tendung, Pasir Mas, Kelantan. Pengertian sejarah. Sejarah ialah disiplin ilmu tentang peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu. Ahli sejarah, dikenali sebagai sejarawan, telah mengkaji peristiwa masa lalu melalui rekod-rekod dan diterbitkan dalam bentuk buku, monograf, makalah. Sebenarnya, sejarah sangat penting kepada manusia. Melalui sejarah, kita boleh belajar dari kesilapan manusia pada masa lalu dan kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama. Apakah sejarah? Dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud pokok. Sejarah juga berkait rapat dengan silsilah, riwayat, keturunan dan asal-usul. Menurut Kamus Dewan, sejarah ialah asal-usul, keturunan atau silsilah. Sejarah juga ialah peristiwa yang benar-benar berlaku, riwayat, kisah dan tempo. Ataupun tempo ni maksudnya riwayat dahulu kala. Sejarah juga ialah kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah lalu. Menurut bahasa Inggeris, sejarah ialah history. History ini daripada perkataan historia yang bermaksud penyelidikan dalam bahasa Yunani. Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Untuk memahami sejarah, para pelajar perlu memahami pandangan sejarawan yang terpilih. Antaranya, pendapat Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah ialah tindak penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab manusia berbuat demikian. Pendapat tokoh yang kedua iaitu E.H. Carr, sejarah ialah proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya serta dialog yang tidak berkesudahan antara masa lepas dengan masa sekarang. Pendapat sejarawan seterusnya iaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Seterusnya, Profesor Khoo Kay Kim. Menurut Profesor Khoo Kay Kim, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa lalu, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ilmu kepada semua orang. Menurut Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah merupakan catatan di samping rekod tentang peristiwa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Setelah memahami maksud perkataan sejarah dan pendapat ahli sejarawan tentang sejarah, maka sejarah
boleh dirumuskan bahawa sejarah ialah kajian tentang masyarakat dan peristiwa masa lalu yang diperolehi berdasarkan bukti. Tidak ada bukti, bukan sejarah. Sejarah memberi teladan dan pengajaran kepada kita dalam kehidupan. Oleh itu, sejarah penting kepada semua manusia. Sebab apa? Orang yang tidak belajar dari sejarah akan membuat kesilapan yang sama berulang dan itu sangat rugi. Dalam mengkaji sejarah, para sejarawan perlu memahami masa silam dan ruang dalam sejarah. Sebagai pelajar, untuk memahami sejarah, anda juga perlu tahu maksud masa silam dan ruang dalam sejarah. Masa silam merujuk kepada urutan masa yang berlaku secara urutan atau dalam istilahnya disebut kronologi. Untuk mengetahui kronologi sesuatu peristiwa, anda perlu tahu istilah yang merujuk kepada jangka masa. Contoh, dekad merujuk kepada masa 10 tahun, abad merujuk kepada masa 100 tahun dan alaf merujuk pada masa 1000 tahun. Seterusnya, konsep masa juga diukur mengikut zaman. Contoh, zaman sebelum Masihi, apa yang berlaku? Zaman selepas Masihi, apa yang berlaku? Zaman Masihi ini dikira bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masa silam dan ruang dalam sejarah. Masa silam sangat luas, jadi para sejarawan membahagikan penulisan sejarah mengikut tema tertentu seperti tema politik, ekonomi dan sosial. Dalam memahami sejarah negara kita, ruang yang dibahagikan kepada beberapa tempoh masa, iaitu era Kesultanan Melayu Melaka, era kemunculan kuasa-kuasa luar dan era kemerdekaan negara. Seterusnya, kita perlu mengetahui sumber sejarah. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini ialah bahan yang original, yang asli, yang belum diolah, yang belum ditulis. Contoh, fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan diary. Untuk sumber sekunder bermaksud bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Bahan yang telah tersebar kepada umum. Contoh, buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan risalah. Penyelidikan dalam sejarah. Sebenarnya ahli sejarah menggunakan 3 kaedah dalam menyelidik peristiwa yang telah berlaku, yang dikenal iaitu peristiwa sejarah. Yang pertama, kaedah yang digunakan ialah kaedah bertulis. Kedua, kaedah lisan. Ketiga, kaedah arkeologi. Untuk kaedah bertulis, ahli sejarah perlu mengenal pasti sumber sesuatu peristiwa. Kemudian, ahli sejarah perlu mendapat dan mengesahkan sumber tersebut. Seterusnya, ahli sejarah akan mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Seterusnya, mereka akan menggunakan peralatan yang sesuai seperti teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi untuk mengenal pasti sumber tersebut.
Seterusnya, sumber yang diperoleh itu dianalisis. Kaedah lisan. Kaedah lisan ialah perbualan ataupun temu ramah antara ahli sejarah dengan orang sumber. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Yang pertama, persediaan. Dalam kaedah ini, ahli sejarah atau penyelidik perlu menentukan siapa yang nak ditemu ramah, menentukan skop ataupun perkara yang hendak ditanya, dan memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tahap yang kedua, rakaman temu bual. Jadi, para penyelidik perlu membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama meneliti sumber bertulis dahulu sebelum membuat temu ramah. Dan para penyelidik perlu yakin tokoh tersebut akan memberikan maklumat yang betul dan memberikan kerjasama. Tahap yang ketiga, memproses rakaman. Jadi, para penyelidik perlu membuat senarai dan menyalin serta menyunting rakaman. Kemudian, mereka perlu menilai fakta-fakta dan sumber bertulis, seterusnya menyimpan rakaman dengan baik. Kaedah arkeologi, iaitu kaedah yang ketiga. Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah cari gali termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. Salah satu cara kaedah arkeologi yang digunakan ialah arkeologi bawah air. Terdapat banyak maklumat sejarah yang tenggelam di bawah air. Jadi, untuk menggunakan kaedah arkeologi bawah air ini, para penyelam digunakan. Alatan penyelam digunakan oleh ahli sejarah untuk mendapatkan maklumat yang terdapat di bawah air. Seterusnya, tafsiran dalam sejarah. Untuk memahami sejarah, terdapat banyak tafsiran yang digunakan. Dan ahli sejarah boleh mentafsir satu-satu peristiwa sejarah itu dengan cara yang berbeza antara satu sama lain. Mengapa wujud perbezaan? Perbezaan mentafsir peristiwa sejarah itu wujud kerana beberapa sebab. Antaranya pemilihan sumber yang pelbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi dan tujuan penulisan. Contoh perbezaan tafsiran ahli sejarah. Contoh peristiwa yang sama iaitu peristiwa penentangan Tok Jangguk di Pasir Putih, Kelantan. Sejarawan Barat boleh mentafsir. Sejarawan Barat telah mentafsir Tok Jangguk sebagai pemberontak. Sedangkan sejarawan tempatan mentafsir Tok Jangguk sebagai pejuang negara. Itu menunjukkan perbezaan tafsiran daripada satu peristiwa yang sama, tetapi ahli sejarah mentafsir dengan cara yang berbeza. Kepentingan mempelajari sejarah. Sejarah sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama, kita perlu belajar sejarah untuk mengenal asal-usul. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Semuanya kita dapat tahu melalui belajar sejarah.
Seterusnya, kita dapat mengambil iktibar daripada peristiwa yang telah dilakukan oleh masyarakat masa lampau dan kesannya kepada negara, kesannya kepada mereka sendiri, kesannya kepada kita juga. Mengambil iktibar maksudnya kita tidak mahu lagi mengulang kesilapan yang sama. Seterusnya, kepentingan mempelajari sejarah untuk memupuk semangat patriotisme, iaitu semangat cinta akan negara. Bagaimana kita rasa, bagaimana melalui sejarah kita melihat, kita dapat mengetahui penderitaan nenek moyang kita di bawah penjajahan, bagaimana peristiwa yang berlaku, dan semua tu kita tidak mahu ia berulang lagi. Kepentingan mempelajari sejarah seterusnya, sejarah dapat mengukuhkan perpaduan. Melalui ilmu sejarah, semua rakyat akan dapat saling berhubung berbaik-baik antara satu sama lain. Seterusnya, melalui sejarah juga, kita dapat membangunkan negara dan bangsa dengan cara yang kita inginkan. Akhir sekali, melalui subjek sejarah, kita dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah dalam kehidupan. Demikian, betapa pentingnya ilmu sejarah dalam kehidupan kita. Sekian untuk tajuk bab 1. Selamat belajar. Jumpa lagi.